صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
نفس ونفس بعدد كل معلوم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 11 Ogos 2022 Masihi, 13 Muharram 1443 Hijriah, kita dapat bersama-sama lagi berkumpul di Surau Aras 2, Menara Majlis Bandar Johor Bahru, untuk sama-sama kita menjayakan program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah yang insyaAllah pada hari ini atau pagi ini penceramah junjungan kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi bin Abu Bakar, seorang pendakwah bebas berkelulusan di Universiti Yarmouk, Jordan. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Yang berbahagia ketua jabatan, ketua bahagian, wakil kerja Majlis Bandar Johor Bahru, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita berikan hadiah Ummul Kitab ini kepada rakan-rakan kita, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, ulama, syuhada, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang telah pun kembali ke rahmat Allah, dan juga kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita, juga muslimin muslimat yang diberikan dugaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan sakit dan kesusahan. Mudah-mudahan mereka ini akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan urusan kehidupannya, dan diberikan kerahmatan dunia dan akhirat, khususnya kepada rakan kita iaitu Encik Adnan bin Marjon, juga Encik Rahman yang diberikan dugaan oleh Allah SWT dengan sakit. Mudah-mudahan mereka ini akan sembuh dan dapat kembali bersama-sama kita. Di Nabil Karim wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sebelum kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dalam suratul Ali Imran mulai ayat yang ke-46, marilah sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan berzikir Asma'ul Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لها. اللهم صل صلاة كاملة
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأوقات وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتف ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأوقات وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتف ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع
الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dihormati Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Fadil Ustaz Fahrul Razi Abu Bakar, seterusnya warga Bandar Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini dapat sekali lagi kita berhimpun untuk sama-sama kita menghayati program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah Majlis Bandar Raya Johor Bahru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi yang penuh barakah ini, semoga Allah akan himpunkan kita bersama dengan beriman, saleh dan salih. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah Ali Imran mulai ayat yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Aku berlindung dari syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan ia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buayanya dan semasa ia dewasa, dan ia adalah dari orang-orang yang soleh. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seseorang lelaki pun?" Allah berfirman, "Demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia." ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب
والتوراة والإنجيل. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel, yaitu dengan menegaskan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda, yaitu mukjizat dari Tuhan kamu, yaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung, kemudian tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak, dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda, yaitu mukjizat bagi kamu yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu, jika kamu orang-orang yang mahu beriman. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kepada kitab kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian, iaitu dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum
ربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadatlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang betul lurus. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik واجعلنا من أوليائك وأحبابك يسر اللهم لنا الهدى واجعلنا من أهل التقوى وتمم علينا نعمتك في الدنيا وفي الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan Tuan Haji Saleh, yang dimuliakan Tuan Haji Raja Azmi, seterusnya kepada Raja Idris, seterusnya kepada seluruh ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, para pegawai, anggota serta kaki tangan Majlis Bandaraya Johor Bahru, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama pada pagi ini dan dapat membaca beberapa potong ayat daripada surah Ali Imran. Dan asalnya saya jangkakan nak hurai sedikit berkenaan ayat yang kita baca pada pagi ini, tapi tak sempat nak buat homework. Cuma apa yang kita boleh simpulkan daripada ayat-ayat yang kita baca ni dalam surah Ali Imran, pada pertengahan surah ini Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang perihal ataupun tentang sejarah kelahiran Nabi Isa alaihi salam, siapakah dia, bagaimana dia dilahirkan dalam keadaan tidak ada bapa. Dan nanti dalam ayat-ayat yang berikutnya, mungkin minggu depan kita akan jumpa Allah Ta'ala ceritakan bahawa penciptaan Nabi Isa itu sama saja sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya penciptaan Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala itu sama saja sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam itu daripada tanah, kemudian Allah Ta'ala kata jadilah manusia, maka jadilah tanah itu sebagai manusia. Ayat ini sebagai menempelak kepada golongan Ahlul Kitab, lebih khusus lagi terutamanya kepada golongan Nasrani yang mendakwa bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tak ada bapa. Tapi Allah Ta'ala tempelak dengan bawa kisah tentang penciptaan Nabi Adam. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu
Nabi Isa itu kamu dakwa sebagai Tuhan sebab dia tak ada bapa, maka Nabi Adam sepatutnya lebih afdal untuk kamu dakwa sebagai Tuhan sebab dia bukan saja tak ada bapa, dengan mak pun tak ada. Jadi Allah Ta'ala bawa ayat-ayat yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam sama saja, penciptaan Nabi Isa itu sama saja sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi wasallam. Dan pada ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala memerintahkan pada Nabi SAW supaya berdialog dengan orang-orang Kristian. Nanti tuan-tuan akan jumpa lah ayatnya. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, sampai ayat. Itu nanti tuan-tuan akan jumpa. Maknanya pada pertengahan surah Al-Imran ini banyak diceritakan tentang perihal Nabi Isa dan juga perintah untuk berdialog dengan orang-orang Kristian, terutamanya orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam. Itu sebagai satu sinopsis lah berkenaan dengan surah Al-Imran yang kita baca pada pagi ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi oleh kerana saya tak sempat nak buat homework tentang ayat yang kita baca, jadi insya-Allah izinkan saya pada pagi ini untuk baca satu hadis. Baca satu hadis Nabi SAW yang mana kebetulan hadis ini saya baca buat mengajar semalam. Saya mengajar semalam dekat Taman Desa Harmoni. Jadi kita baca kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar susunan Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi. Dia ada karang satu kitab namanya Al-Adhkar, iaitulah kitab yang menghimpunkan zikir-zikir serta doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW, dan juga zikir-zikir serta doa yang pernah dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi hari ini insya-Allah kita akan baca tentang satu hadis yang menceritakan apa yang sunat untuk kita baca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, antara zikir pagi dan zikir petang. Pertamanya kita kena ingat zikir-zikir yang dibaca ini bukan sekadar kita nak dapatkan pahala dan bukan sekadar kita nak mendapatkan fadilat, tetapi seseorang muslim itu hatinya mestilah sentiasa hidup dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu jadi daripada kalangan orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut golongan yang al-muqarrabun, golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana mereka ini adalah orang yang dekat dengan Allah Taala, maka sampai peringkat kalau ada satu detik dalam kehidupan seharian mereka, ada satu masa yang mereka ini lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menganggap itu adalah satu dosa. Kita ni level-level cik ayam ni, kita level biasa ni, kita menganggap dosa itu apabila kita melakukan maksiat. Bila kita buat dosa, maka barulah kita rasa kita tu sedang buat dosa. Kalau kita tak buat dosa, kita tak main judi, kita tak minum arak, kita tak buat benda-benda yang mendatangkan dosa, maka pada kita tak ada apa-apa. Tapi golongan yang al-muqarrabun, golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu merasakan bukan sahaja dosa itu, bukan saja merasakan mereka berdosa apabila mereka melakukan maksiat, tetapi termasuklah semasa mereka ada masa dalam kehidupan mereka yang mana mereka lupa daripada mengingati Allah Ta'ala, maka mereka juga menganggap itu adalah satu dosa, yang lalai daripada ingat Allah Ta'ala. Ini yang disebut istilahnya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maknanya kebaikan yang orang-orang yang baik, maknanya orang-orang yang biasa itu dianggap berdosa bagi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya orang yang biasa tak ada siapa, tapi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia merasakan itu sebagai satu dosa. Maka oleh kerana itu kita nak capai level ataupun maqam yang begitu, dan sepatutnya kita sebagai seorang Muslim memang kena sampai maqam yang begitu sepatutnya. Bukan sekadar wali-wali Allah Ta'ala saja. Maka dianjurkan kepada kita untuk baca zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang ni tuan-tuan, khasiatnya cukup banyak. Macam kita sebut tadi, bukan saja kita mendapat pahala dan juga mendapat fadilat-fadilat yang besar, tapi kata guru kami Syekh Al-Allamah Dr. Muaz Hawa hafizahullah taala wa ra'ah, dia kata zikir pagi dan petang ini yang pertama dia menjadi perisai kepada diri kita. Dia menjadi
dia menjadi perisai kepada diri kita. Tuan-tuan bacalah banyak hadis-hadis yang cerita khasiat zikir pagi dan petang. Yang pertama, dia jadi perisai pada diri kita. Dengan baca zikir pagi dan petang, insya-Allah Allah Ta'ala akan memelihara kita daripada segala keburukan sepanjang hari. Dan kalau dibaca pada waktu petang, maka Allah Ta'ala akan memelihara kita daripada segala keburukan di waktu malam. Dan yang kedua, kata guru kami, zikir pagi dan petang apabila diamalkan, insya-Allah dia akan mengubah hidup kita 180 darjah. Kalau 360 tu patah balik semula. 180 darjah. Dia akan ubah kehidupan kita, dan kita akan lebih faham tujuan kenapa aku hidup. Apa maksudnya? Kena cuba try test dulu lah. Kena amalkan pagi petang dan rasai perbezaannya. Di segi pagi maknanya lepas sembahyang subuh, kalau ada masa ataupun hari cuti, duduk kat masjid. Ni bagi orang lelaki, duduk kat masjid, baca zikir sampai waktu duha. Orang perempuan baca zikir dekat rumah. Waktu petang lepas sembahyang asar sampai bawah pada waktu maghrib. Tuan-tuan kalau kerja tak apalah, on the way balik dalam kita boleh baca zikir masa waktu petang. Wallahu a'lam. Baik. Jadi hari ini kita nak baca satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Juwairiyah radhiyallahu anha. Kita baca dulu hadis ini, kemudian kita akan huraikan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin, an Juwairiyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Daripada Juwairiyah, ibu kepada orang-orang beriman, ummul mu'minin radhiyallahu anha. Juwairiyah ni tuan-tuan, cerita sikit, dia adalah salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Kalau tak silap, dia adalah isteri Nabi yang ke-9. Tuan-tuan yang ada cita-cita nak kahwin lebih daripada seorang, jangan pula kahwin sampai 9 orang. Benda ni adalah khusus bagi Nabi SAW. Cerita dia menarik. Bagaimana Nabi pinang Juwairiyah, ceritanya pada tahun yang ke-6 Hijrah. Lepas umat Islam menghadapi 3 peperangan yang besar. Setelah menghadapi peperangan Badar, setelah menghadapi peperangan Uhud, setelah menghadapi peperangan Khandaq, yang mana kesemua peperangan ini umat Islam semua menang. Mereka Uhud lah. Cuma Uhud ni pun asalnya tentera Islam menang, tapi ada silap taktikal, tentera musuh dia counter balik, maka kalah dalam perang Uhud. Tapi nak ceritanya secara umum, ketiga-tiga perang ini, Badar, Uhud dan Khandaq, dan termasuklah juga dipanggil Sariyah, maknanya perang-perang yang kecil yang berlaku antara 3 perang ini, kesemua perang umat Islam menang. 3 perang dan juga peperangan yang kecil, semuanya Islam mencapai kemenangan. Maka bila Islam ini mencapai kemenangan dalam setiap pertempuran yang berlaku, maka ada di kalangan kabilah-kabilah Arab di semenanjung tanah Arab, sama ada kabilah yang kecil ataupun kabilah yang besar, mereka menyimpan dendam terhadap Islam, menyimpan permusuhan terhadap Islam. Mereka cuba nak mengalahkan tentera Islam di Madinah. Maka antara kabilah yang cuba-cuba untuk mengalahkan tentera Islam, antaranya ialah disebut sebagai Bani Mustalik. Dan Bani Mustalik ini adalah satu kabilah yang agak besar di semenanjung tanah Arab. Ketuanya namanya adalah Al-Harith bin Abi Dirah, yang merupakan bapa kepada Juwairiyah yang sedang kita cerita sekarang. Jadi pendek cerita, bila Bani Mustalik ini dia tak puas hati dengan Nabi SAW, tak puas hati dengan kerajaan Madinah asyik menang di dalam perang, maka mereka cuba melancarkan serangan kepada tentera Islam di satu tempat yang namanya Al-Muraisiyah, antara Madinah dengan Mekah, tapi jarak dia lebih dekat dengan Madinah lah. Jadi berlakulah peperangan. Ringkas cerita, tentera Islam menang, kalah Bani Mustalik. Bila kalah Bani Mustalik, maka adalah tawanan-tawanan perang. Dan di antara yang ditawan itu adalah Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Jadi bila dia ni ditawan, Juwairiyah, ingat Juwairiyah ni adalah anak kepada Al-Harith bin Dirah, ketua kepada Bani Mustalik. Maknanya dia ni adalah waris kepada Bani Mustalik. Jadi bila dia ditawan, pendek cerita, dia pun jumpa dengan Nabi SAW, merayu pada Nabi SAW supaya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolong bebaskan aku, tolong lepaskan aku, kata Juwairiyah. Lalu Nabi SAW, Nabi tawar dekat dia. Nabi tanya, okey, kalau kau nak aku bebaskan kau, baik, aku offer dekat kau satu benda yang lebih baik daripada apa yang kau minta ni. Aku offer dekat kau
satu benda yang lebih baik daripada apa yang kau minta ni. Apa dia? Kau kahwin dengan aku. Kau kahwin dengan aku. Siapa? Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Dan Juwairiyah ni tuan-tuan satu sudut. Kata Aisyah, Juwairiyah ni orangnya memang cantik. Juwairiyah ni orangnya memang cantik. Kita biasa dengar Aisyah ni lawa, Aisyah ni cantik. Tapi dalam bab ni Aisyah sendiri mengaku Juwairiyah ni kalau kita tengok orang dia memang cantik. Tapi Nabi kahwin Juwairiyah itu bukan sebab kecantikan dia, tapi ada muslihat dakwah dan politik di sebalik itu. Apa berlaku lepas tu? Bila Juwairiyah ditawan oleh tentera Islam, berada dalam maknanya bersama dengan orang Islam, maka bapaknya Juwairiyah, Al-Harith bin Abi Dirar, Al-Harith bin Abi Dirar, maka apa dia buat? Dia pun jumpa dengan Nabi SAW dan dia tawarkan pada Nabi beberapa ekor unta. Saya ingat saya ada 10 ke berapa ekor unta, tapi dalam masa yang sama ada 2 ekor unta yang terbaik yang disembunyi kat satu tempat. Ada 2 ekor unta, maknanya mungkin dia bawa dalam 10 ke berapa belah ekor unta, tapi dalam banyak-banyak unta ni ada 2 ekor unta yang terbaik, dia sembunyi dekat satu tempat. Dia tak nak beri pada Nabi SAW 2 ekor unta ni, sebab unta ni adalah unta yang mahal. Jadi dia pun bawa unta ni jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun tahu kat Nabi, dia kata, Muhammad, ni aku bawa unta berapa ekor ni, aku bawa untuk tebus anak aku supaya kau lepaskan anak aku. Aku tebus untuk bebaskan anak aku. Dia tak cerita pun dengan Nabi, dia sembunyikan lagi dua ekor unta tu. Tiba-tiba Nabi SAW sebut, Nabi kata, mana lagi 2 ekor unta? Mana lagi 2 ekor unta? Terkejut Al-Harith bin Abi Dirar. Dia kata, loh, kok ngono, aku tak beritahu pun. Aku tak beritahu, macam mana kau tahu? Maknanya Nabi tahu melalui wahyu. Maka tahulah Al-Harith bin Abi Dirar bahawa yang cakap dengan dia sekarang bukan orang biasa, tapi seorang Nabi yang diutuskan wahyu kepadanya. Akhirnya Al-Harith bin Abi Dirar pun masuk Islam. Al-Harith bin Abi Dirar pun masuk Islam. Siapa dia ni tuan-tuan? Ini adalah bapa kepada Juwairiyah bintul Harith. Jadi bila ketua Bani Mustalik masuk Islam, maka apa berlaku? Maka satu kampung Bani Mustalik tu, kabilah Bani Mustalik semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Semuanya bermula dengan apa? Bermula dengan Nabi meminang Juwairiyah bintul Harith. Akhirnya satu kabilah masuk Islam. Tu cerita dia. Jadi bila Bani Mustalik ni semua masuk Islam, akhirnya semua tawanan-tawanan perang yang berada di tangan orang Islam semuanya dibebaskan, kerana para sahabat sekarang telah menganggap Bani Mustalik ini semuanya telah menjadi daripada kalangan Ahlul Bait, daripada kalangan ahli keluarga Nabi SAW. Itu tuan-tuan, Nabi kahwin bukan sebab cantik semata-mata dah, tapi ada muslihat dakwah dan politik di sebaliknya. Kita kalau kahwin sebab sedap mata mandang ni biasa. Ingat tak dulu masa Syria tengah bergolak dulu, ramai pelarian Syria datang, antaranya masuk kat Malaysia, pergi kat Terengganu, pergi kat Kuala Lumpur, pergi kat macam-macam tempat. Yang janda ada, yang anak dara ada. Jadi bila dah ramai, ada pula orang pergi macam ejen pula, ejen cari jodoh. Ni bukan skema, ni betul. Bukan skema, betul. Dia ada list. Dia ada list janda-janda dan anak dara daripada Syria. Siapa yang berminat boleh WhatsApp nama sekian-sekian. Banyak beredar dalam grup-grup kat masjid banyak. Kan? Saya pun dapat grup tu. Kan? Orang invite kita masuk je lah. Kan? Ramai pula orang tanya. Kan? Haji, yang ni ada lagi tak? Haji, yang ni dah berpunya ke belum? Masa pelarian sebab Syria ni orang dia comel-comel, putih-putih kulit. Sebab zaman dulu Rom, zaman sebelum Nabi lagi, Rom dah menjajah bumi Syam. Jadi berlaku perkahwinan antara orang Eropah dengan orang Arab. Sebab tu sekarang keturunan Syria kulit putih-putih, putih melepak. Bukan putih melepak mayat. Putih kemerah-merahan. Orang tengok pun jadi suka. Ramai orang tanya. Ya. Sebelum tu ada juga pelarian Somalia. Pelarian Somalia ni dalam negara Afrika. Ya, jadi termasuklah juga ada janda dan anak dara yang jadi pelarian. Jadi orang pun tanyalah, siapa yang berminat nak janda atau anak dara Somalia? Haram seorang pun tak dia reply. Sebab kulit tak berapa nak tahu. Itu Allahu a'lam. Allahu a'lam bissawab.
Orang perempuan tak usah risaulah. Orang lelaki ni, nature orang lelaki kalau cerita bab kahwin 2-3 tu memang kesukaan dia. Walaupun memang tak ada cerita-cerita, tapi suka cerita. Memang benda Allah Ta'ala sebut, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dihiaskan bagi manusia itu, terutamanya lelaki, hubbus syahwati minan nisa. Suka kepada, nombor satu Allah Ta'ala kata, an-nisa, orang perempuan. Memang nature orang lelaki begitu. Jadi biasalah orang lelaki kata nak kahwin 2-3, tapi takkan kahwin punya, pasal risau lah. Kan? Sebab berani cerita, balik rumah menikus. Tu orang lelaki. Kan? Dia yang ada potensi ni, dia yang ada potensi nak kahwin lebih daripada seorang ni, orang perempuan ingat, yang ada potensi nak kahwin lebih daripada seorang ni, yang jenis senyap, tak bercakap. Kan? Abang nak pergi mana tu? Adalah. Kan? Yang tu jaga-jaga. Kan? Tapi kalau suami duduk gurau, abang rasa macam nak kahwin lah dengan masih dia. Atau saya risaulah, memang confirm tak kahwin ni. Memang confirm tak kahwin ni. Aku cerita je lah. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar selingan. Baik, jadi sambung baca hadis sekadar masa yang ada lah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar di sisinya pada awal pagi ketika nak sembahyang subuh. Maknanya masa dekat rumah Juwairiyah ni, Nabi nak keluar pergi sembahyang subuh. Kemudian kata dia wahia fi masjidiha, dan Juwairiyah pada ketika itu sedang berada di masjidnya. Masjid ni maknanya bukan masjid tu, tapi maknanya di musallanya, tempat sembahyangnya. Maknanya dekat rumah dia ni ada satu sudut yang Juwairiyah jadikan khusus untuk dia beribadat. Musalla wallahu a'lam. Sebab tu ada sebahagian ulama, sebahagian kecil daripada ulama mazhab Hanafi, dia berpandangan, dia kata apa? Dia kata orang perempuan kalau ada halangan untuk dia beriktikaf di masjid, contoh, kan? Daripada satu sudut, orang perempuan ni kalau sembahyang pun afdal di rumah, bukan di masjid. Tapi kalau nak iktikaf mesti dekat masjid. Tapi kadang-kadang ada halangan. Mungkin dia nak keluar malam, masalah. Ataupun mungkin suaminya tak izinkan, dia tak dapat iktikaf dekat surau. Jadi ada halangan-halangan. Maka ada sebahagian kecil, ini bukan pandangan majoriti, sebahagian kecil daripada ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa orang perempuan dia boleh beriktikaf di musalla ataupun tempat salat di dalam rumahnya yang dia ada. Maknanya tempat tu memang dikhususkan untuk dia beribadat sahaja. Kalau tempat tu situlah dia uli tepung, situlah dia masak, situlah dia tengok TV, situlah dia tidur, situlah segala-galanya, situlah dia sembahyang, yang tu tak padan nak jadikan musalla. Maknanya tempat tu ada satu sudut dalam rumah dikhususkan untuk sembahyang saja, contoh. Maka ada sebilangan kecil daripada ulama mazhab Hanafi, dia kata orang perempuan kalau tak ada kesempatan untuk iktikaf di masjid, maka dia boleh jadikan satu sudut di rumah yang dijadikan tempat ibadat untuk dia iktikaf dekat situ. Ini sebilangan kecil lah. Jumhur ulama kata tak boleh. Jumhur kata iktikaf dekat masjid. Mana mungkin kalau tak dapat nak iktikaf dekat masjid dengan halangan-halangan yang banyak, maka orang perempuan boleh guna pandangan ni. Boleh guna pandangan ni sebagaimana yang dilakukan oleh Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha dalam hadis kita baca ni. Wa hiya fi masjidiha, masa tu dia berada di masjid, mana tempat solat di rumahnya. Thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Kemudian Nabi balik semula ke rumah. Nabi keluar tadi sebelum sembahyang subuh nak pergi ke masjid. Kemudian Nabi balik ke rumah lepas waktu duha. Wa hiya jalisah, sedangkan Juwairiyah masih lagi dekat tempat sembahyang dia tu. Dia tak beralih lagi. Lalu Nabi SAW bersabda, faqal ma zilti 'ala al-hal allati faradtuki 'alayha, adakah engkau masih lagi dalam keadaan sebagaimana aku keluar daripada rumah ni tadi? Maknanya adakah engkau tak beralih, tak beranjak ke tempat lain sama macam masa aku nak keluar di masjid tadi? Kau tak beralih ke tempat lain? Kan? Lalu kata Juwairiyah, qalat na'am, ya wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin la wuzinat bima qulti mundzul yaumi la wazanathu. Sesungguhnya aku telah membaca selepas daripada aku keluar daripada rumah tadi, lepas sembahyang subuh semuanya,
aku telah membaca arba'a kalimatin thalatha marrat. Aku telah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Aku telah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang mana law wuzinat bima qulti mundzul yaumi la wazanatun, yang mana kalau ditimbang apa yang aku baca dengan apa yang kamu buat ni wahai Juwairiyah, maknanya daripada duduk, daripada sebelum subuh sampai sekarang tak bangun-bangun, kalau ditimbang dengan apa yang aku baca 4 kalimat 3 kali ni, la wazanatun, maka nescaya apa yang aku baca itu timbangannya lebih berat daripada apa yang kau buat. Maknanya hari ini Nabi bukan nak menafikan apa yang Juwairiyah buat tak, tapi Nabi SAW nak bagi tahu besarnya fadilat apa yang Nabi baca kalau nak dibandingkan dengan apa yang Juwairiyah buat daripada sebelum subuh sampai waktu duha sekarang. Jadi apa kalimat dia tuan-tuan? Yang ni siapa nak tulis, tulis. Siapa nak ingat, ingat. Kalau tak nak ingat, sudah. Baik. Jadi apa zikir dia yang Nabi baca 4 kali, 4 kalimat 3 kali. Fadilatnya cukup besar. Iaitulah subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Saya ulang sekali lagi. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Jadi tengok apa maksud zikir ni yang sampai besar sangat fadilatnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, maha suci Allah dan dengan kepujiannya sebanyak makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Maknanya kita kalau nak baca subhanallah wa bihamdihi, nak baca dengan jumlah sebanyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, agak-agak mampu tak kita baca? Berapa banyak makhluk yang Allah Ta'ala cipta? Yang kita nampak, nampaklah. Yang tak nampak macam kan? Ada berapa ekor semut sejak Nabi Adam? Tak ada kerja kita nak kira. Ada berapa butir pasir dekat tepi pantai? Tak ada kerja nak kira. Ada berapa banyak buih di lautan? Tak ada kerja nak kira. Tak pernah lagi kita jumpa orang duduk tepi pantai tu duduk kira 1, 2, 3. Buat apa tu? Sedang mengira buih di lautan. Orang gila buat kerja ni. Ya, sebab tidak terhitung banyaknya. Jadi kita nak baca zikir banyak macam itu memang tak mampu. Tapi Nabi ajar, long story short, Nabi ringkaskan, baca pendek je. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih, maha suci Allah dan dengan kepujiannya sebanyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Subhanallah. Besar tu. Wa ridha nafsih, dan sebesar keridaan Allah Ta'ala atas dirinya sendiri. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah baca doa, la uhsi thana, Nabi pernah baca zikir, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athlaita 'ala nafsi. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athlaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji dirimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maknanya kita ni katakan, kalau daripada lahir sekalipun sampailah kita meninggal dunia, kita jadikan 24 jam daripada masa kita, semuanya kita jadikan untuk memuji Allah Ta'ala, maka nescaya tidak sampai, tidak sama sebagaimana Allah Ta'ala puji dirinya sendiri. Maknanya maqam tu tak sampai. Maqam tu tak sampai. Walaupun sepanjang hidup kita berzikir memuji Allah Ta'ala. Kan? Tapi maknanya walaupun tak sampai, janganlah kita tak berzikir pada Allah Ta'ala. Macam contoh, ada orang jasanya besar dalam negara, banyak benda yang dia buat dalam negara. Maka kata orang, jasa dia ni kalau setakat nak bagi tingkat kebesaran, nak anugerah datuk kat dia, mungkin tak padan dengan apa yang dia buat, tapi sekurang-kurangnya anugerahkanlah dia apa yang patut sebagai menghargai apa yang dia dah buat, walaupun level pangkat tu tak sampai dengan pencapaian yang dia dah buat. Maka begitulah juga kita, walaupun Allah Ta'ala ni kita berzikir tak sampai hakikat maqam yang sebenar, tapi kita dianjurkan tetap untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Wa ridha nafsih, dan sebesar rida Allah kepada dirinya. Wa zinata arshih, dan seberat maha suci Allah Ta'ala dan kepujiannya seberat arash Allah Ta'ala. Seberat arash, timbangan arash Allah Ta'ala. Arash ni tahu kenapa? Kan? Ada orang nama Arash. Nah, sepupu saya, nama anak dia Arash. Arash ni satu benda yang berat, tuan. Satu benda yang besar.
Arash ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang sangat agung, yang sangat besar daripada segi saiz ni. Ada yang sebut arash ni merupakan bumbung kepada alam semesta seluruhnya. Berapa berat arash Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dalam hadis tak ada disebut. Tapi ada hadis yang sebut, Nabi cerita berapa besar malaikat yang bawa arash Allah Ta'ala. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi cerita. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat, inna ma baina syahmati udhunihi wa atiqihi masirata sab'atu mi'ati am. Nabi kata sesungguhnya, ni Nabi cerita malaikat yang bawa arash Allah Ta'ala, sesungguhnya jarak di antara cuping telinganya dan tengkuknya, maknanya wallahu alam, mungkin sama ada malaikat ni memang ada cuping telinga dengan tengkuk macam kita, ataupun Nabi sebut sebagai kiasan nak menggambarkan betapa besarnya malaikat ni, wallahu alam. Jadi kata Nabi, sesungguhnya jarak di antara cuping telinga dan tengkuknya sahaja. Tuan-tuan pernah tak dekat rumah ambil baris ukur jarak antara cuping telinga dengan tengkuk? Ambil baris ukur. Abang buat apa tu? Mengira jarak antara cuping telinga dengan tengkuk. Ada. Tak pernah kerja di buat orang. Tak ada kerja. Tapi Nabi sebut nak cerita macam mana besar malaikat yang bawa arash Allah Ta'ala. Sungguhnya jarak antara cuping telinga dan tengkuknya sahaja masirata sab'atu mi'ati am, jaraknya adalah sejauh 700 tahun perjalanan manusia. Besar tak besar? Dan memang tak pelik pun sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, bacalah. Sekarang ni saintis, ahli-ahli astronomi, sekarang ni mereka sedang mengira jarak, the length, ataupun dia tengah kira jarak alam semesta ni, universe, berapa jauh. Dan memang dikira kan, jarak ni sampai belas-belas bilion tahun cahaya. Memang besar sungguh. Itu saya cerita bahawa satu hadis. Ada lagi beberapa hadis yang dikira sebagai mukjizat bila disekalikan, dibandingkan dengan ilmu sains masa, rupa-rupanya betul apa yang Nabi SAW sebut. Nabi cerita dah. Nabi cerita bumi ni, ada hadis yang lain, Nabi cerita bumi tempat yang kita duduk ni laksana satu cincin yang kita campak di padang pasir yang sangat luas. Ya, tuan-tuan, kalau cincin hilang dekat padang pasir Sahara, dekat mana ni? Dekat Afrika, dekat Mesir. Padang pasir yang sangat luas, berapa ratus ribu kilometer persegi tu. Agak-agak dapat jumpa balik tak cincin tu? Harap memang tak jumpa, belilah cincin lain. Memang tak jumpa. Maka begitulah perbandingan bumi seperti satu cincin yang dicampak dalam padang pasir yang sangat luas. Itu dia tuan-tuan. Jadi arash Allah Ta'ala Nabi tak sebut berapa besar, tapi Nabi cerita tentang berapa besar malaikat yang bawa arash Allah Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala disebut nanti masa hari kiamat, bila langit ini diruntuhkan, maka pada masa itu ada 8 malaikat yang bawa arash Allah Ta'ala. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang bawa arash Allah Ta'ala masa berlakunya kiamat, masa langit ini diruntuhkan. Bayanglah berapa besar. Kalau jarak telinga sampai tengkuk je 700 tahun perjalanan, kalau 8 malaikat, agak-agak arash Allah Ta'ala itu besar ni. Jadi ni wazinata arsy, mana maha suci Allah Ta'ala dan kepujiannya seberat timbangan arash Allah Ta'ala. Wa midada kalimati, dan sebanyak pena ataupun dakwat yang ditulis untuk menulis kalimat-kalimat Allah Ta'ala, keajaiban dan hikmah-hikmah Allah Ta'ala. Kan? Maknanya dalam ujung surah Al-Kahfi Allah Ta'ala kata apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu, kalaulah air lautan itu digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena ingat, kalimat Allah Ta'ala ni bukan sekadar Al-Quran yang kita baca ni saja, tapi banyak lagi yang kita tak tahu. Dan kalaulah air lautan digunakan sebagai dakwat untuk menulis kalimat-kalimat Allah Ta'ala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka nescaya lautan itu akan kering dahulu sebelum habis kalimat-kalimat Allah Ta'ala itu. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan berkali-kali ganda air lautan, maka nescaya tidak mampu untuk menulis kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan tengok, makna dia besar. Maha suci Allah Ta'ala dengan kepujiannya, sebanyak makhluk ciptaannya, sebesar Allah Ta'ala redha atas dirinya sendiri, seberat arash Allah Ta'ala,
dan sebanyak dakwat yang digunakan untuk menulis kalimat Allah Ta'ala. Besar tak maksud dia? Besar. Maka sebab tu kata Nabi, aku baca 4 kalimat 3 kali. Kalau ditimbang dengan apa yang kamu buat wahai Juwairiyah daripada sebelum subuh sampai waktu duha, maka nescaya apa yang aku baca ni lagi berat. Jadi bacalah tuan-tuan. Hafal? Tak boleh. Balik rumah boleh Google. Balik rumah boleh Google. Kalau nak tanya saya pun boleh PM tepi. Ustaz, apa zikir tadi? Nanti kita boleh beritahu. Syaratnya ayam boleh 2 ekor. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi amalkanlah tuan-tuan zikir pagi dan petang, kerana khususiyah fadilah ini cukup besar. Dan sebagai akhir tuan-tuan, sikit saja saya masih 1 minit promosi sikit kalau boleh. Ni di depan saya ni, kalau ada kabel depan kabel sebab nampak belakang tu di TV. Ni buku 42 nasihat mendidik anak. 42 nasihat mendidik anak, karangan Fadilatul Syekh Dr. Muaz Hawa Hafizahullah Ta'ala, guru saya. Jadi dulu hujung tahun 2009, guru saya dia duduk kat Jordan. Dia ada WhatsApp kat kita. Guru saya ni dia ada karang 6 jilid kitab At-Tazkiyah ala Minhajin Nubuwah. Pendek cerita, dia adalah kitab tasawuf bagi peringkat permulaan, entry level, peringkat permulaan. Ada 6 jilid. Dan salah satu jilid cerita tentang tasawuf daripada sudut akhlak. Tasawuf daripada sudut akhlak. Dan dalam kitabnya ini, tasawuf daripada sudut akhlak, salah satu jilidnya, antara bab yang dibincang adalah muamalatul abna', iaitulah cara kita melayan anak-anak, tarbiyah anak-anak. Jadi dia pun wasiat kepada kita, cadangkan pada kita untuk terjemah bab itu saja. Terjemah bab itu saja, maka kita pun terjemahkanlah. Sebab tu tuan-tuan nampak bawah tu terjemah Fakhrul Razi bin Abu Bakar. Siapa? Aku lah. Bukan apa promosi. Jadi tuan-tuan kalau nak dapatkan buku ni, saya tak bawa lah. Kalau kuliah-kuliah masjid saya bawa. Takkan nak jumpa saya tak bawa kalau biru macam apa pula kan. Jadi siapa yang berminat, siapa nak beli, boleh dapatkan dekat Badan Cemerlang. Badan Cemerlang di Plaza Angsana, Johor Bahru. Jadi boleh dapatkan. Harga tak mahal, RM25 je. RM25 je, 42 nasihat mendidik anak. Yang mana isi kandungannya tuan-tuan, benda ni kalau kita baca benda yang common sense lah kata orang. Benda yang common sense, benda yang biasa. Kalau kita tak baca pun kita tahu. Tapi banyak benda yang semakin dilupakan oleh orang zaman sekarang. Banyak benda yang semakin dilupakan oleh mak bapak zaman milenium. Jadi guru saya tegur dalam buku ni. Jadi siapa yang berminat beli, tak minat sudah. Kan? Boleh dapatkan dekat badan Mustor. Nak dapat dengan saya sendiri pun boleh. Tapi lain kali lah. Kan? Di Badan Mustor, Plaza Angsana, Johor Bahru. Hanya itulah pesanku wahai si mama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terima kasih banyak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.